Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa ba'd. Sambung kelas kita ayat 2 dari surah An-Nur. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. صدق الله العظيم. Az-zaniyatu, penzina perempuan, waz-zani, penzina lelaki, fajlidu, hendaklah kamu semua sebat mereka dua-dua itu, kulla wahidin minhuma 100 jaldah, sebanyak 100 sebatan. Wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah, jangan kamu rasa kasihan kepada keduanya dalam melaksanakan syariat Allah. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, jika sekiranya kamu benar-benar beriman dengan Allah dan hari akhirat. Wal yashhad azabahuma, dan hendaklah ketika sebat itu disaksikan oleh sekumpulan minal mu'minin, dari orang-orang yang beriman. Sadaqallahul azim. Qulna, telah kita kata guru kita Mutawalli Syarawi, telah kita sebut bahawa Allah Subhanahu wa taala dia mengambil masalah ini sampai kena sebat ni hirsan ala salamati, sebagai tanda kesungguhan Allah untuk nak menjaga keselamatan nasal, keturunan. Wa taharatu hadzal insan, nak jaga kesucian maruah insan yang Allah telah jadikan dia sebagai khalifah di muka bumi. Nak jadi khalifah tak bolehlah orang yang melanggar syariat kotor, mana boleh. Mestilah orang yang taharah, yang bersih namanya, bersih keturunannya, tidak terlibat dengan perkara-perkara kotor seperti zina ini. Itu baru layak memimpin. Ketika kita memerhati ayat depan kita ini, tata'ammalus siyaqal qur'ani, ketika kita memerhati
ayat depan kita ini, kita dapati ada kalimat az-zani. Az-zani, az-zani lelaki. Biasanya, kalau ikut bahasa lah, biasanya bila sebut lelaki, dia merangkumi perempuan. Tapi dalam ayat ini Allah sebut asing-asing. Perempuan pun dia sebut, lelaki pun dia sebut. Padahal kalau sebut lelaki sudah memadai, dia terangkum perempuan ataupun wanita. Tetapi dalam ayat ini Allah khususkan, dia sebut hak ni lelaki, hak ni perempuan. Dan ayat ini dimulakan dengan perempuan, az-zaniyatu. Fakadzalika, alif lam pada az-zani, zani tak ada alif lam. Kalau az-zani ada alif lam, dia menunjukkan muannas dan muzakkar sekali. Kalau biasalah termasuk lelaki dan perempuan juga bila sebut az-zani. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menyebut keduanya. Mana tak padan sebut satu, Allah sebut dua-dua. Lelaki az-zani, perempuan az-zaniyatu. Dalam ayat ini Allah mulakan zaniyatu dulu, kemudian baru zani. Ada sesuatu yang Allah mahu sampaikan dari susunan perkataan itu. Bukan saja-saja letak tu, bukan silap susun tu, bukan, tapi ada sebab Allah letak dan susun sebegitu. Fahunaka man yaqul, di sana ada orang berkata, az-zani, dia ada yang terlibat dengan lelaki perempuan, hubungan sejenis ni, dia ada beberapa perkataan. Nombor satu, kita duk dengar ni, zani, zina, zina. Zina, az-zina, itu zina. Yang kedua, dia panggil wati. Wati. Wati itu pun hubungan antara lelaki dan perempuan. Yang ketiga, dia panggil jima. Jima itu pun hubungan lelaki dan perempuan. Yang keempat, dia panggil irtisab. Irtisab makna dia rogol. Itu pun terlibat dengan lelaki dan perempuan. Baik, zina, apa makna zina? Iaitu hubungan antara lelaki dan perempuan tanpa hubungan yang sah. Itu dia panggil zina. Kalau wati, wati, kita ada sebut wati, wati. Wati, waw, taf, ya, hamzah. Wati maknanya hubungan suami isteri, hubungan sah lah, tetapi isteri tak berapa setuju. Itu dia panggil wati. Mungkin dia penat ke, mungkin baru balik kerja ke. Jima makna dia dua-dua setuju, reda, rela. Irtisab, ragul, hubungan tak sah, buat secara tak setuju, ragul, paksa. Itu dia panggil irtisab. Itulah perkataan-perkataan yang kadang-kadang akan mempengaruhi hukum. Sebab tu kena tahu makna dia sebiji-sebiji lah. Kalau sebut wati, apa keadaan dia? Kalau sebut zina, apa pula keadaan dia? Kalau sebut jima, bagaimana pula keadaan dia? Kalau sebut irtisab, bagaimana keadaan dia? Makna dia. Ia akan menyebabkan perbezaan pentafsiran untuk nak mengeluarkan hukum. Baik. Fahunaka man yaqul,
Di sana ada orang kata azani waqi'un wa fa'ilun. Zani itu dia adalah fa'ilun, orang buatlah, pembuat. Mar'ah pula, wanita pula hak kena buat. Dan gitulah bahasa dia, maf'ulun. Fal fi'lu hak buat kerja ni lirrajuli, orang lelaki lah buat kerja, la lil mar'ah, bukan orang perempuan. Maka lelaki lah hak akan menanggung akibat. Lelaki seorang lah yang menanggung akibat. Ini perbincangan mazhab, dan lizalika, dengan sebab itulah Imam Syafi'i radhiyallahu anhu dia ada menceritakan bahawa seorang lelaki pergi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala, dan dia berkata, ya Rasulullah, wata'tum ra'ati fi Ramadan. Ya Rasulullah, aku telah setubuhi istriku bulan Ramadan. Faqala lahu Nabi kaffir. Nabi kata kena bayar kafarah lah. Siapa suruh buat? Sini timbul perbincangan, siapa kena bayar kafarah? Pergi wati bulan Ramadan. Ingat ke boleh tak boleh rupanya. Padahal ada suami isteri kena denda juga. Tu suami isteri kena denda, kena puasa 2 bulan turut-turut. Suami isteri tu bulan Ramadan dia buat kerja. Apatah lagi hak bukan suami isteri buat kerja. Munasabah lah kena sebat, munasabah lah kena rejam. Itu undang-undang Allah Subhanahu wa taala. Dalam Imam Syafi'i bercerita bahawa seorang lelaki pergi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia kata, ya Rasulullah, wata'tum ra'ati, aku telah setubuhi isteriku pada bulan Ramadan. Faqala lahu Nabi, maka Nabi pun kata kat dia, kafir. Bukan kafir, tuan-tuan. Kafir makna dia kena bayar kafarah. Jadi perbincangan sini, siapa kena bayar? Dua-dua ke seorang? Nak tahu jawapan dua-dua ke seorang, kena tahu makna wati tu apa, jima' tu apa. Dia akan keluar hukum dia. Maka wa akhadha Syafi'i, Imam Syafi'i ambil pendapat dari, dia faham daripada hadis ini bahawa kafarah itu kena atas lelaki sahaja, tidak perempuan. Kenapa? Kalau tidak, Nabi akan kata kafara, hendaklah kedua-dua kamu bayar kafarah. Kalau tidak, Nabi kata macam tu. Tapi Nabi tak kata macam tu. Nabi kata kafir, mu kena bayar lah. Siapa suruh buat kerja bulan Ramadan? Tetapi kata guru kita, wajib, perlu kita membezakan antara wati dan jami'. Ada beza. Nabi sebut wati, Nabi tak sebut jami'. Wati ialah perbuatan lelaki, hatta sekalipun isteri dia, tapi isteri dia karihah rafidah, isteri dia tak setuju, isteri dia tak suka, dia pergi wati juga. Pergi wati juga. Maka Imam Syafi'i kata, patutlah lelaki lah kena bayar, perempuan tak nak. Dari perkataan wati tersebut, dari perkataan wati, hukum diambil dari perkataan. Adapun kalau dengan makna jami' ataupun jima', maknanya dua-dua kena kafarah lah. Sebab jami' tu makna dia buat tu redha dua-dua, laki suka, perempuan suka, jadi kena dendanya dua-dua. Jadi perbahasan fiqhnya sangat panjang, dan guru kita tidak menyebutnya di sini, tapi dia ada huraian yang lain untuk kita fokuskan di sini. Baik, kenapa Allah sebut
az-zaniyatu, perempuan penzina. Kemudian baru sebut zani, lelaki penzina. Beza dalam bab mencuri. Dalam bab mencuri Allah sebut was-sariqu was-sariqatu, pencuri lelaki, pencuri wanita, perempuan. Tu time curi. Time curi laki duduk depan, baru wanita. Time zina Allah sebut wanita dulu, baru lelaki. Kenapa begitu? Was-sariqu was-sariqatu fabada'a bil muzakkar. Allah mula sebut dengan lelaki, sariku, pencuri lelaki. Adapun pada had zina Allah sebut az-zaniyatu, dimulakan dengan perempuan ataupun muannas. Limaza ikhtilaf fit ta'bir, kerana kenapa ada beza dalam susunan ta'bir ayat Allah Subhanahu wa taala ini? Bukan saja-saja tu, kerana Al-Quran dia mu'jiz. Al-Quran ni jenis mu'jizat. Dia adalah kalamullah. Setiap patah, setiap susun kedudukan ada makna yang tersendiri. Ada makna yang tersendiri. Qalu, lalu katalah mereka, iaitu ulama, kerana peranan wanita dalam masalah zina lebih besar, a'zam, punca lah, punca. Wa madkhaluha awsa', dan pintu nak masuk ke maksiat tu luas melalui zani, melalui wanita, kata mereka. Fahiyallati, dialah, wanitalah yang taghrar rajul, yang menggoda lelaki, yang menyebabkan tarikan kepada lelaki, dan nak panggil apa, tahis tu gegar, menggegarkan gelora, kan? Yang menggegarkan gelora. Mula daripada siapa? Wanita. Bahasa dia, tuan-tuan, menggegarkan gelora. Maka dengan sebab itulah Allah Subhanahu wa taala mengarahkan, menuntut, menyuruh lelaki supaya ghaddul basar, tunduk pandangan. Jangan duk akak tinggi sangat mata, tunduk pandangan. Bercakap tu jangan duk tenung mata sangat. Bercakap dengan perempuan lah yang bukan mahram dia. Ni bercakap tu tak berkelip. Tu bahaya tu, ghaddul basar. Allah menuntut ataupun mengarahkan ar-rijal supaya menutup merendahkan pandangan, dan Allah mengarahkan an-nisa bi'adami ibda'iz zinah, supaya jangan lebih-lebih sangatlah berhias, kerana itu menggegarkan gelora lelaki. Gencu 3 inci tebal, kan? Kenapa begitu tu? Dilarang macam tu. Lidzalika, untuk menutup pintu-pintu jarimah ini dan menghalang asbab-asbab kepada az-zina. Adapun pada keadaan sariqah, mencuri, Allah letak lelaki kat depan, sebut lelaki dulu, kemudian wanita. Nak sebut wanita ke perempuan? Saya selalu confuse, wanita ke perempuan? Sebelah muslimat boleh bagi tahu. Nak sebut wanita ke perempuan? Perempuan. Tak angguk. Wanita. Kau boleh belaka? Saya takut terasa, ya. Saya takut terasa. Allah, kasarnya perempuan. Kalau sebut wanita, comel sikit. Sampai sekarang tak sure saya, tuan-tuan. Tak apalah, kalau begitu guna dua-dua lah. Adapun dalam keadaan, dalam hal mencuri, biasanya hak mencuri ni lelaki. Duk pecah ATM tu lelaki.
siap ngajen tolak gedegum. Lelaki tu buat kerja. Kenapa? Sebab lelaki tugas dia cari nafkah, tapi oleh kerana tak sekolah, dia pergi cari cara haram. Sepatut cari hak halal lah, hendaknya pergi hentam ATM cara haram. Tak sekolah lah tu. Kalau sekolah tak buat kerja macam tu. Dialah mencari nafkah, dialah akan menyara kehidupan. Dia terletak atas bahu lelaki. Fahuwal mukallaf biha, dia dipertanggungjawabkan untuk cari nafkah. Dengan sebab itu kita dapati hak mencuri ni kebanyakan lelaki lah. Adaknya begitulah. Ammal mar'ah, adapun hak namanya isteri mar'ah tu, fal adatu, biasanya dia berada di rumah menanti kepulangan suami dia membawa nafkah ataupun rezeki. Dia tak payah sibuk lah memberatkan diri keluar bekerja lebih pada laki cari nafkah pula. Dia di rumah sahaja. Tu kalau ikutnya begitulah sifirnya. Tapi sifir tu berubah dalam ni tuan-tuan. Nyepakat keluar cari duit belaka dua-dua. Anak tak tahu nak letak mana, letak kat orang. Tak kata siapa lah, semualah boleh jadi, majoritinya macam tu. Siapa tolong jaga? Maid. Balik rumah tak panggil ayah dah, panggil bapa. Ya tukar bahasa. Tukar bahasa. Dah pakai nak cari duit, padan. Nak duit sangat. Nak pakai kereta besar, nak rumah besar, nak tu besar, ni besar, anak jadi anak yatim. Bukan mak pak mati, ada yatim tu anak jarang tengok pak. Pukul 10 tengok sekejap, 10.30 lelap dah. Tu ialah 10 malam. Pagi keluar pula. Tukar habis bahasa. Bukan kata negara kita, seluruh negara lah macam tu. Negara kaya-kaya, negara Arab. Sehingga dekat Saudi tu dia buat iklan, sayangi anak. Seorang perempuan Arab, wanita Arab, isteri lah, dia buat iklan. Keluar daripada rumah, buka pintu dengan beg kat tangan, beg mahal, jubah mahal, pakai cantik. Turun sambut anak. Anak tu kereta datang hantar, driver hantar. Anak turun berlari. Mak sedang telefon, pegang beg satu, pegang telefon satu. Sibuknya mak, sibuknya. Anak pun berlari ke arah dia. Dia duk ingat anak tumpu kat dia. Rupa-rupanya ada mek kat belakang. Mek pergi, anak pergi peluk mek, bukan peluk dia dak, dan rebah terus kat situ si mak. Tu bukan negara kita saja. Seluruh negara Arab pun macam tu juga, dan pada kaya dah tu nak cari duit lagi. Macam mana? Timbullah masalah mencuri. Sepatut isteri berada di rumah menerima. Bukan tugas dia untuk nak sempurnakan kelengkapan kehidupan, duit pitih perabot, bukan kerja dia. Tetapi ada juga perempuan mencuri, ada. Pergi pasar, pergi supermarket, masuk dalam jubah dia, Allah, masuk jubah, masuk dalam beg dia. Lepas tu sampai dekat kaunter, kena tahan. Ada juga. Itu biasa, jarang berlaku lah. Hak kebanyakannya lelaki lah dalam bab sarakah, mencuri.
Maka fahamlah kita dari susunan ta'bir oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada bezalah, ada tujuanlah Allah letak macam tu. Salah satu tujuannya Allah nak bagi tahu az-zaniyatu waz-zani, Allah nak bagi tahu pencetusnya perempuanlah. As-sariq was-sariqatu, pencetus suka mencuri ni lelakilah. Sebab itulah Allah susun macam tu. Bukan saja-saja Allah silap letak ke apa, tak tuan-tuan. Kita silap, kita tak pandai tafsir tuan-tuan. Baik. Perbezaan berlaku dalam kalam ini, dalam kalam Allah ini. Setiap kalimah dan setiap huruf Allah letakkan di tempat yang selayaknya. Fahuwa kalamun Rabbun Hakim. Dia adalah kalam Tuhan yang bijaksana. Walau kanat al-mas'alah, sekalipun masalah itu hanya kalau tengok daripada sudutnya teknik biasa sahaja, tetapi ada pengertian yang besar di dalam penyusunan ayat tersebut. Summa ya'til hadd, kemudian Allahu Akbar, jatuh pula, siapa sejatuh ni? Fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda, az-zaniyatu waz-zani fajlidu. Fajlidu, hendaklah kamu semua sebat mereka berdua. Kamu semua, ramailah kita semua. Takkan nak pakat pegang rotan seorang-seorang. Fajlidu, kamu semua kena sebat dia. Dua orang ni. Kamu semua tu siapa? Ummah. Agak-agak macam mana? Nyepakat bawa rotan satu seorang kena 100 orang, kena 1000 orang. Tidak 1000 biak-biak atas belakang. Di sana juga ada pentafsiran lagi. Walaupun guna jamak, tidak semestinya ramai-ramai pergi pakak pam, tidak kan? Walaupun Allah guna kataan fajlidu, sebatlah mereka, kamu semua kena sebat mereka. Fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah, sebat setiap seorang dari mereka, lelaki dan perempuan itu 100 sebatan. Surah An-Nur. Ijlidu, sebatlah oleh kamu semua kena sebat dia. Itu adalah amrun, fi'il amar, arahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Lakin liman, tapi siapa nak pergi sebat tu? Kita semua ramai-ramai ke? Liman. Lam yakun ayyuhal hakim, Quran tak sebut hey tu hakim mu kena sebat dia, tak sebut macam tu. Tapi Allah sebut hey kamu semua muslimin, kamu semua umat, pergi sebat dia. Allah sebut macam tu. Allah tak kata hey qadi, pergi sebat dia. Allah sebut hey kamu semua pergi sebat dia. Allah sebut macam tu. Li'annal amr, kerana arahan di sini lil ummati kulliha, tuju pada umat semuanya. Dan arahan melaksanakan hudud ini tertanggung di atas umat. Tapi boleh ke semua pakak nak berimpun, pakak pergi sebab 2 orang? Orang datang ramai, pakak nak pergi sebab 2 orang. Munasabah kau macam tu? Boleh kau macam tu? Maka di sini kata dia alaihi an yakhtar, pemimpin waktu tu dia kena pilihlah wakil hak layak, hak ada keahlian untuk ditugaskan menyebat atas persetujuan ummah, atas persetujuan rakyat. Pilih hak baik-baik, hak baik-baik untuk dia melaksanakan arahan tersebut. Fajlidu, sebab olehmu, menunjukkan makna yang besar, iaitu ummah seluruhnya. Tapi ummah seluruhnya mana mampu untuk nak sebabkan macam tu? Lelaki dan perempuan 2 orang je, tak akan nak mari sebab ramai-ramai.
Maka di sini perlu kita mencari seseorang, caranya cara pilih siapa yang akan ditugaskan untuk melaksanakan hudud tersebut. Lidzalika, maka dengan sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man walla ahadan amran wa fin nasi khairum minhu la yashummu raihatal jannah. Nabi bersabda, sesiapa yang diberi amanah untuk melantik seseorang untuk dia melaksanakan satu-satu arahan, wa fin nasi khairum minhu, dalam calon-calon hak dia nak pilih tu baik-baik belaka, tapi nya pergi pilih hak tak baik, tuan-tuan. Kalau buat kerja macam ni, hak tu kan milih tu, nya pergi pilih hak jahat, hak baik ramai. Kalau dia pilih macam tu, la yashummu raihatal jannah, dia tak akan dapat mencium bau syurga. Jangan duk cari pasal, tuan-tuan. Ikut suka pakah belaka. Allahu Akbar. Alhamdulillah, dekat Sarawak ada 11 bintang. 11 bintang, 11 calon yang akan berkorban untuk agama. Duduk Sarawak jauh kan, nak mengempen tak dapat, nak kempen tak dapat, kena sekat. Berapa ramai dah tak dibenar masuk, ketua menteri dia tak bagi masuk, kan? Demokrasi apa benda macam tu, halang. Ingat tu, man walla ahadan amran, sesiapa yang melantik seseorang untuk urus satu perkara, wa fin nasi khairum minhu, dalam ramai-ramai itu ada hak baik, tapi nya pergi pilih hak tak baik. Ada hak baik, nya pilih hak seluar pendek juga. Ada hak baik, tiap-tiap waktu datang semayang, nya pilih hak tak mari semayang juga, tuan-tuan. Waktu asar basuh kereta, nya pilih hak tu juga. La ilaha illallah. Orang azan asar dia basuh kereta pening depan rumah. Orang azan asar beronggar mari masjid, tapi nya pergi pilih hak tu juga, tuan-tuan. Buat kebuta mata tu, mata hati buta. Buat kerja macam ni, jangan duk harap nak bau cium syurga. Jangan duk harap, tak ada bau syurga untuk dia. La yashummu raihatal jannah, dia tak akan dapat mencium bau syurga. Kalau tengok hadis bawah nota kaki ni berat, tuan-tuan. Dalam hadis yang lain daripada Abu Bakar radhiyallahu anhu bahawa Rasul sallallahu alaihi wasallam qaal, sesiapa yang melantik dari urusan orang-orang muslimin satu-satu urusan, hak baik adanya pergi ambil hak tak baik, tuan-tuan, fa alaihi la'natullah, maka ke atasnya laknat Allah. La yaqbalullahu minhu sarfan wala adlan, Allah tak terima ibadat dia, sehinggalah dia masuk dalam neraka Jahannam. Akhrajahu Ahmad fi musnadihi. Ingat-ingat, tuan-tuan. Apa-apalah, bukan setakat pemimpin negara saja, mana-manalah, dalam apa-apa institusi lah, apa-apa tanggungjawab lah. Kita nak lantik bendahari ni, nya pergi lantik perampok, habis duit. Siapa silap kat situ? Tukang melantik tu lah. Dah tahu dah perampok, lantik juga. La'natullah. Wa min rahmatillah. Mana ni? Kenapa macam tu? Siapa tak boleh bangun wangi syurga? Limadha?
Kerana ketika anda cari orang, nak lantik orang untuk dia uruskan urusan manusia, nya pergi lantik hak tak tahu apa, innama tusyi'ul fasad, natijah dari itu menyebabkan kerosakan berleluasa. Kerosakan berleluasa dalam masyarakat, tak mampu nak mengurus masyarakat. Waktu itulah orang tengok kejahatan, kelemahan agama. Islam kok mana? Duk sebab duk senduk duit orang. Islam kok mana? Islam kok mana? Rasuah. Dah pergi ambil hak jahat. Siapa angkat hak jahat? Mulah. Jadi rosak agama di pandangan orang ramai. Rosak agama. Itu dilarang tu. Itu dilarang. Baik. Jadi nak ambil tukang sebat tadi, tukang sebat tu bukan semua orang pakat pergi sebat. Walaupun Allah guna perkataan fajlidu, hendaklah kamu semua pergi sebat. Bukan semua kena pergi. Mu kena lantik seseorang yang dipercayai, yang amanah, yang baik orangnya. Pergi. Kalau ambil orang tak baik, jadi tukang sebat, boleh jadi dia buat onar, tuan-tuan. Tuhan kata 100, kita buat 50 lah senyap-senyap. Tuhan kata kena buat depan-depan ramai. Tak apalah, kita buat dalam bilik lah. Lepas tu kita pukul dinding lah biar dia mengaung. Dan dia akan jadi macam tu. Maka kena ambil orang yang amanah. Orang yang amanah, ada keahlian dalam bab ni. Itu maksud fajlidu. Fajlidu. Dalam kehidupan manusia ni, dalam buat kerja, tuan-tuan, ada orang yang amanah, ada orang tak amanah, ada orang ikhlas, ada orang tak ikhlas, ada orang yang benar, ada orang suka menipu, ada orang yang buat dengan penuh cermat, ada teknik, ada orang sembarangan sembrono. Macam-macam lah dalam kehidupan khidmat masyarakat ni, tuan-tuan. Bila kita lihat suasana begitu, tuan-tuan, Allahu Akbar, kita masuk pejabat, dia layan tak layan. Kita masuk pejabat, dia ada urusan penting, dia buat tak erti. Buat lambat, tulis butis, orang lain duk queue belakang, tulis tekan tak slow motion, tuan-tuan. Naik angin kita dibuatnya. Dia nak apa dia buat lambat-lambat, tak nampak susah, belek file tak jumpa, ni tak jumpa. Dia nak apa tu? Fulus lah. Allah payahnya. Orang lain semalam senang-senang je, mudah je. Tangan aku payah. Rupa-rupanya ada pelinci kat bawah meja, jadi mudah. Banyak orang tak amanah, banyak orang tipu, banyak orang tak benar, banyak. Wa mir rahmatillah, setengah dari rahmat Allah dalam ramai-ramai kekalutan kita nampak tu, tak amanah, tak benar, tak apa tu, ada orang yang benar, tuan-tuan. Dalam ramai-ramai tu kita rasa macam mana? Allah, bagus sungguhlah pegawai tu, la ilaha illallah. Tak pernah jumpa lagi aku pegawai punya rajin macam ni. Dia tolong tanya satu-satu, tolong isi borang, la ilaha illallah. Nya puji melangit, tuan-tuan. Kenapa? Payah nak cari hak baik, jumpa hak jahat ramai sangat, tuan-tuan. Wa mir rahmatillah, setengah dari rahmat Allah, kita jumpa dengan hak ikhlas. Wa hubbul amal, suka kerja, suka tolong orang. Allah telah menanamkan sifat rahmahnya ke dalam makhluknya, iaitu pada setengah hati-hati manusia. Lidzalika, maka kita dapati ataupun engkau dapati dalam setiap maslahah ataupun dalam setiap maktab, pejabat, ada pegawai yang mutawadhi'an, tawadhu' dia,
yuhibbun nas, suka orang datang. Tak sampai kat kaunter tu senyum dah, angkat punggung nak datang tu pun senyum dah. Makcik silakan, apa khabar ini? Ada orang macam tu. Wa min rahmatillah. Ni nak sebutnya, nak pilih tukar sebab tu kena orang baik-baik, orang comel-comel. Comel perangai. Baik, lalu dia nak suruh nampak kat kita, biar kita menghargai comel perangai baik tu, dia buat contoh ni. Dalam kehidupan masyarakat kita, tambah-tambah orang Arab pula tuan-tuan, Allahu Akbar. Payahnya berurusan di pejabat tuan-tuan. Tambah-tambah dia tengok kita pelajar pula, lagi dia buat lambat tuan-tuan. Tambah-tambah kita orang Melayu pula, dia tak layan tuan, dia layan orang Arab je tuan-tuan. Allah seksanya. Seksa Tuhan saja yang tahu tuan-tuan. Saya pernah lalui tuan-tuan, saya pernah rasa macam tu. Menangis dibuatnya. Menangis tu kenapa? Dia minta duit tuan-tuan. Orang lain lancar smooth je. Dia kata boleh kalau nak cepat. Olo RM5 dia kata. Olo RM5. 5 juneh. Bahasa Mesir, 5 genik. Allah. Saya kata apa, mana boleh mu kerja kerajaan mu kena selesai lah, mana boleh minta duit dengan aku, dah lah aku tak ada duit, mu nak duit dengan aku pula dah, mana boleh macam tu. Ni rasuah ni. Kalau aku bagi, aku masuk neraka, mu masuk neraka, tak pasal-pasal. Lagi tak bagi, aku tak buat ni. Tu lagi mu tak bagi, aku tak buat. Saya waktu tu nak minta beasiswa tuan-tuan, kena ada borang-borang kena isi. Borang tu payah nak isi tuan-tuan. Bukan payah nak tulis, payah dia tu nak cop tuan-tuan. Selagi tak bagi duit kat dia, Tuhan saja yang tahu tuan-tuan. Aku nak juga kukuk mana pun RM5. Saya terpaksa bagi tuan-tuan. Kalau tidak tak sudah. Bagi tu pun keluar pejabat menangis. Bukan menangis kerana hilang duit RM5 dah. Takut terlibat dengan ar-rashi wal murtashi. Subhanallah. Kalau jumpa orang baik, kita akan menghargai, terima kasih kepada dia, terima kasih kepada Allah. Payah nak jumpa orang baik. Tiba-tiba kamu jumpa orang yang yuhibbun nas, suka layan orang, yuhibbun nas, wa yahrusu ala qada'i masalihihim, ambil berat, muna apa cakap aku selesaikan, aku tolong, bagi A to Z. Allahu Akbar. Tarahu yartadi nazarah samkiyah. Lalu kamu lihat dia pegawai itu pakai cermin mata pula, cermin matanya tebal. Lepas tu nak isi borang pula kena hendak macam tu. Dia sanggup berkorban untuk kita. Apa perasaan kita waktu tu? Tuhan saja yang tahu. Hanya lidah mampu mengucap jazakallah khairal jaza. Kalau boleh bukan RM5, aku nak bagi 500, aku nak bagi. Tapi dah ada sikit ni macam mana? Dia akan timbul perasaan macam tu. Engkau lihat dia pakai nazarah, cermin mata tebal pula cermin, dan engkau melihat dia ketika nak tengok isi borang tu kan, dekat mata dia dengan borang, bersungguhnya nak tolong. Wahwa daiman munkabu alal aurat, dianya sentiasa kalau failnya belek-belek file, cepat-cepat cari ni macam tu, dan aurat. Dan kasatnya ialah untuk selesaikan masalah kita. Ya fulan afandam, disebut ya fulan afantuan, ada lagi kau boleh saya tolong, afandam, atini kaza. Kita pun minta dengan dia, Tuhan boleh ke buat begini, boleh ke buat begini, dia layan, sehingga selesai tugas kita.
nak pilih orang layak dalam satu-satu hal. Begitu jugalah semacam nak pilih tukang sebat, kena cari hak amanah, hak benar, hak rajin, hak sungguh, hak ikhlas lillahi ta'ala. Tugas ni kena pada kita semua untuk memilih orang tu. Ummah kena pilih seorang untuk jadi tukang sebat. Baik. Wala ta'khuzkum bihima ra'fatun. Kenapa jam hari ni lambat bergerak? Kadang-kadang kena ayat payah kan. Nak kena 2-3 kali kitab. Petang tengok sekali, malam baca sekali lagi, pagi nak mari kena belek lagi. Duduk atas meja, duduk sini baca berhati, beringat slow. Kena ayat payah, kena ayat mudah, kejap 7.30. Lepas tu makan nasi lemak, tarik balik. Ada orang kata, dia kata apa? Ustaz, saya rasa macam tak ada faedah yang mengaji macam ni. Saya kata kenapa pula? Ustaz je adik baca kitab, anak murid tak baca apa, buku pun tak bawa. Dia kata macam tak ada faedah ya. Saya kata jangan kata begitu, serah hati saya pula. Jangan kata tak ada faedah, saya datang jauh-jauh. Mana boleh setiausaha kata kuliah tak ada faedah. Setiausaha mari mana lagi ni? Dah, jangan kata macam tu. Tak bawa buku kau, asal bawa diri, mari dengar. Biar lekat dalam dada. Tak dapat 10, dapat 1, jadilah. Tak dapat 10, dapat 1, jadilah. Jangan kata tak ada faedah. Ada cakap macam tu. Bahagian handle kuliah tu mana? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Turun daripada langit mana ni? Wala ta'khuzkum bihima ra'fatun fi dinillah, kata Allah. Mu jangan rasa kasihan. Allah kasihannya kat budak ni. Allah budak muda lagi. Ra'fah. Tak patut dia sebab tak patut. Jangan ada rasa macam tu. Allah watan besarnya. Tak patut macam ni. Jangan ada ra'fah, jangan ada kesian belas bila laksanakan had Allah. Sebab nak boleh kau kena sebab tu, kau main payah dah tu, nak saksi lagi, nak tu lagi, ni lagi, tu lagi. Tiba-tiba bila sabit jatuh hukum, kesihannya buat macam ni pula. Ni Islam ni tak adil ni. Parah tuan-tuan. Wala ta'khuzkum bihima ra'fatun fi dinillah. Awas minar rahmatil hamqa. Tu dia bahasa tuan-tuan. Awas, jangan duk jadi kasihan bodoh macam tu. Ar-rahmah kasihan, al-hamqa bodoh. Nak terjemah apa tu tuan-tuan? Nya pergi kasihan tak kena pada tempat. Kalau kena anakmu macam mana? Anak perempuan tu anakmu. Dia pergi buat zina. Siapa rosak nama? Siapa malu muka? Mu kan? Lepas tu Allah kesiannya lelaki tu, kenapalah sebab kuat sangat? Tak payah sebab. 50 sudahlah. Kenapa 100? 50. Kenapa 50? 30 sudahlah. Jangan ra'fah. Wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah. Kalau ada perasaan tu, itu adalah rahmah bukan pada tempat dia. Tak kena macam tu. Wa ala hadd farrafatu la takunu fi hududillah. Kesihan macam tu tak boleh berlaku, tak boleh ada ketika kita melaksanakan had Allah Subhanahu wa taala. Tak nak sebab siang pula, kesian pula. Tak dia heret pergi sana pergi mari, tak kesian pula. Sepatut kalau nak kasihan ketika itulah nasihatlah dia, peganglah dia. Sepatut ketika tu.
ni dah jadi bubur dah. Kesian lelaki. Tak boleh macam tu. Tak ada ra'fah fi hududillah. Wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah. Hak ni sama ada hak tukang sebat ataupun kita hak lihat. Kita hak lihat. Jangan ada ra'fah. Allahu akbar. La ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah in kuntum tu'minuna billah. Jika kamu benar-benar beriman dengan Allah, jangan ada perasaan tu. Wal yaumil akhir, dan beriman pada hari akhirat. Wal yashhad 'adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin, dan hendaklah sebab tu hendaklah dilakukan depan sekumpulan minal mu'minin, ta'ifah. Buat depan, jangan buat dalam bilik. Tukar sebat, pezina laki, pezina perempuan, 3 orang je. Tak boleh. Kena buat depan ramai, letak tengah padang, buat announcement, pakak mari tengok. Waktu tu tukar sebab jangan ada ra'fah. Waktu tu orang hak mari tengok jangan ada ra'fah. Sekarang zaman moden, buat siaran langsung, dan siaran langsung. Nak ajar, nak cegah. Kerana kerajaan Saudi dulu, kata guru kita, Saudi dulu, orang nak pergi haji selalu diganggu oleh perompak jalanan. Kita datang jauh-jauh nak pergi haji dengan bawa tu barang ni, bekal tu, duit nyotahannya rompak, dan tu waktu tak ada hukum hudud. Kerajaan Saudi sedar keadaan tu, lalu diubah hukum, siapa curi potong tangan. Ni cerita guru kita dalam ni. Bermula undang-undang itu dijalankan, maka perompak takut, dan maka tak ada lagi lah hak namanya kes rompak jalanan. Rompakan jalanan, dan musim haji khususnya. Sebab apa? Kena dah, dan potong tangan sungguh. Lepas tu potong bukan dalam bilik senyap begitu, potong depan ramai, dan mari tengok. Tak berlaku macam tu. Sekali tu sajalah, tak berani dah orang nak buat lagi. Nakalam minallah, cegahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wal yashhad 'adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Nampaknya kena sambung bulan hadapan, dan lagi insya-Allah. Tak habis lagi tu tafsiran dia tu. Ada sikit lagi, tuan-tuan. Baik, 7.15 pagi. Cukuplah tu ya. Mari kita tengok berita sikit. Tuan Zamak Syari bagi kat saya iklan ni, tuan-tuan. Mendaki Bukit Broga. Siapa berminat nak mendaki Bukit Broga? Hari Sabtu 30 April 2016. Bayar RM10 seorang. Murah dah tu. Cuma lutut kuat tak kuat lah. Kalau lutut kuat, jom kita pergi, tuan-tuan. Bukit Broga Semenyih. Saya akan berkuliah subuh di puncak Broga. Gagah kau dah naik. InsyaAllah kalau jadi ni kali kedua lah saya naik Broga. Kali pertama semacam hampir pengsan, 20 minit tersandar dekat batang pokok. Keluar bintang, bintang, naik Broga. Sampai atas rasa seronok. Semaya subuh di puncak. 30 hari bulan ni kita bagi kuliah subuh, dan bukan dekat masjid Faizin, tapi atas bukit. 30 hari bulan April. Kalau berminat lah, kalau berminat boleh jumpa dengan pengurusan. Baik, kita tengok berita, iaitu dari Saudi, dari Madinah, tuan-tuan. Dari Madinah
Imam Masjid Nabawi, nama dia Muhammad Ayub, telah meninggal dunia semalam. Nama dia Muhammad Ayub. Hebat dia ni, dia bukan orang Arab, tapi jadi tu Imam Masjidun Nabawi. Orang mana dia? Orang Burma, Rohingya. Jenazah dia diiringi oleh semua jemaah duduk dalam masjid. Cuba tuan-tuan, berapa ramai penuh masjid? Semua jemaah tu mengiringinya ke Baqi', perkuburan Baqi' itu. Subhanallah. Dia ni sakit lama, kan? Sakit lama. Dia minta kesembuhan. Alhamdulillah, Ramadan tahun lepas Allah beri kesembuhan. Ramadan tahun lepas. Maka Ramadan itulah dia bertugas jadi itu Imam Ramadan. Ni nak masuk Ramadan pula dah sebulan lagi, tuan-tuan, lebih kurang. Dia telah dijemput oleh Allah. Muhammad Ayub, bacaannya sedap, tuan-tuan. Kena dia baca subuh tu kan. Segar. Semacam tu Imam Mekah sekarang, nama dia Syekh Balila. Dia baca bertenaga di pagi, tuan-tuan. Sembahyang subuh pun sedap, seronok. Ni dok baca macam mengantuk ya subuh. Dia baca bertenaga. Itu dia Muhammad Ayub, orang Burma, Rohingya, jadi tu imam. Allah tak ada ke orang Malaysia jadi tu Imam Masjid Nabawi? Harap-harap sangatlah ada, kan? Kebanggaan. Baik. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Baik, itu satu. Kalau nak dengar suara dia kan, balik jap lagi tengok YouTube lah, type Muhammad Ayub. Muhammad Ayub. Dalam Facebook saya tu ada lah. Type saja Syekh Muhammad Ayub. Solat terakhir ialah 8 Rejab 1437. Solat jemaah dia jadi tu imam. Hak terakhirnya ialah 8 Rejab 1437. Baru ialah. Semua ucap takziah. Baik, dari Turki, tuan-tuan, perhimpunan OIC sudah tamat, sudah close. Yang ke-13 OIC. Kali ini yang mempengurusinya OIC, perhimpunan kali ini, dan pengurusinya ialah Erdogan. Jadi bila Erdogan jadi pengurusi itu, saya rasa yakinlah sikit. Dan dia bergabung dengan Saudi, Raja Salman. Dia punya layanan ketika Raja Saudi ke Turki dalam OIC Summit ni, tuan-tuan, punya istimewa dilayannya. Sehingga di pertemuan pertama, tuan-tuan, dia kata apa dekat Raja Salman? Engkaulah sahabat sejatiku, dia kata macam tu. Ucapan tu didengar oleh delegasi semuanya, yang menyebabkan mereka bertepuk tangan rasa bangga, tuan-tuan. Engkaulah sahabat yang paling ku sayang, dia kata macam tu. Dia Turki dengan Saudi ni putus hubungan lama, kan? Lebih pada 10 tahun jugalah, pada zaman Raja Abdullah dulu. Tu mereka tak apa nak gerun mana, tuan-tuan. Tak gerun mana. Ni sekarang sudah gerun, sebab Turki sudah nampak terlalu rapat dengan Saudi. Dua kuasa besar. Agenda dia utamanya ialah kesatuan Muslim dunia, kesatuan, dan nak wujudkan kesatuan Muslim sedunia. Agenda kedua ialah tuju kepada Palestin, menyelamatkan Palestin. Subhanallah. Kalau sebelah Nusantara ni hak nampak rapatnya Sultan Brunei, tuan-tuan. Dia rapat. Erdogan, Saudi, Brunei. Tu. Indonesia tak nampak muka, tuan-tuan. Macam lari begitu. Malaysia dekat-dekat sikit-sikit begitu. Kalau dekat sangat kena. Subhanallah.
Tak apa, ada penyertaan dari negara kita, tuan-tuan. Kita doa untuk kebaikan. Itu kesatuan peringkat dunia kita nampak. Alhamdulillah, syukrulillah. Kesatuan peringkat dalam negara, tuan-tuan, kes Zakir Naik. Itu kesatuan dalam negara. Allahu Akbar. Lah ni kita punya slogan ialah politik matang, politik matang, bukan politik tak matang, politik matang. Alhamdulillah, lepas Ramasami duk kutuk Zakir Naik, dia kata setan, tuan-tuan, bangkit umat Islam Malaysia, bangkit. Saya duk tunggu, hati geduk-gedap, tak ada kau orang bersuara, tak ada kau orang bela Zakir Naik ni. Ramasami duk kata setan ni. Dalam Facebook pakak marah dah. Zakir Naik kena keluar dari negeri ini. Orang pun balas balik, Ramasami mula patut keluar dari negeri ini. Marah. Hussein Yi, bahasa dia sangat indah. Ketika press conference, dia kata apa? Kenapa orang kafir sibuk sangat dengan agama kita? Tak pernah, kata dia, tak pernah kita orang Islam ni pergi ganggu event kamu. Tak pernah. Mu nak buat lah. Tak pernah kita pergi ganggu kamu. Tapi kenapa kamu sibuk-sibuk ganggu kami? Oh, bahasa paling indah, tuan-tuan. Nampak lembut tapi tegas, tuan-tuan. Terima kasih, Allahu Akbar. Baru dia reti, baru dia faham. Waktu tu pakak berimpun belaka ketika press conference, tuan-tuan. Ada hak pakai baju Arab, dia orang Arab. Ada mamak, dia kulit hitam. Ada Cina, dia kulit putih. Ada Melayu duduk dalam tu. Ada Fathul Bari kat situ. Ada Rozaimi, Dr. Rozaimi kat situ. Ada Ketua Pemuda PAS Gombak kat situ. Ada UMNO kat situ. Ada PAS kat situ. Gabung belaka, tuan-tuan. Bila Islam diganggu, Allah mahu tunjuk kesatuan. Dan perangai manusia ni, kalau dihalang, kalau dilarang, lagi dia. Lagi dia. Ingatkan Ramasami tak setuju, tuan-tuan. Hak Muslim pun ada juga tak setuju, tuan-tuan. Adalah tak cerdik seorang dua. Kenapa bawa pendakwah pada luar, kita ramadah pendakwah? Hak Raman ni pun muduk lawan congek ekor. Kalau kita tanya balik, kenapa mu sungguh nak bawa guru bahasa Inggeris daripada India, padahal ramadah bahasa Inggeris kat sini? Tentu tak boleh jawab macam tu. Subhanallah. Kehadiran yang mendengar ceramah dia, Zakir Naik, di Gong Badak Terengganu, stadium tertutup, jumlah dia 30,000, tuan-tuan. Terkejut beruk saya, tuan-tuan. Orang Ganu 30,000, Ganu kepuk lekor tu, 30,000 pergi dengar Zakir Naik. Kalau 30,000 Azhar Idrus, saya percaya, tuan-tuan. 30,000 Zakir Naik, maknanya mereka ni, orang Terengganu ni educated, tuan-tuan. Educated. Bangga saya. 30,000 dekat stadium tertutup. Satu lagi dekat Kemaman, tuan-tuan, 40,000 bertambah. Semalam Bukit Jalil penuh stadium, tuan-tuan. Stadium hoki. Naknya kepada agama Islam, sayangnya dia. Subhanallah, hebat. Ketika Ramasami duk kritik tu, tuan-tuan, semacam diam je sebahagian. Lalu orang kata, mana Presiden PAS? Senyap, tak kata apa. Lah Presiden relax dulu, bagi kat anak-anak buah lah, hentam. Kita ni gopoh. Mana Presiden UMNO, tak ada kata apa. Gopoh kita, tuan-tuan. Baru semalam, tuan-tuan, orang duk kata, mana tulisan Tok Guru, tak ada tulis apa-apa ni. Mana kenyataan Tok Guru, tak ada kata apa-apa ni. Mana pula Presiden, Perdana Menteri, tak ada kata apa-apa ni. Senyap je, tuan-tuan. Kita ni jenis gopoh, tuan-tuan.
nak suruh pakat bunyi belaka. Dia sebenarnya nak tunjuk sokongan ni tidak semestinya tulis kat Facebook gitu. Tidak semestinya conference macam tu. Tidak semestinya ada sidang media. Tidak semestinya, tuan-tuan. Antara hak Tok Guru tunjuk, dia pergi Putrajaya jumpa. Itu pun tanda sokongan, tuan-tuan. Pergi jumpa. Zakir Naik pergi jumpa Zaid Hamidi, pergi jumpa Perdana Menteri, pergi jumpa Tok Guru. Itu tanda sokongan. Kena ingat, itu tanda sokongan. Jadi nampak solidariti tu nampak. Waktu inilah baru kita tunjuk kehebatan depan kafir, teman-teman. Kafir itu lembut, teman-teman. Kufar. Kalau hak lawan begitu kufar dah tu, bukan duk kafir dah tu, kufar. Subhanallah, itu berita dalam negeri, tuan-tuan. Kalau berita dalam negeri hak lepas 2-3 minggu dah ialah Mr. Oz sudah meninggal, tuan-tuan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tahu ke tak tahu, ambil berat ke tak ambil berat, tuan-tuan, Mr. Oz sudah pergi meninggalkan kita. Saya pernah jumpa dengan dia sekali ketika dia bawa teksi, tuan-tuan, dekat jalan Tuanku Rahman. Itulah kali terakhir saya jumpa dengan Mr. Oz. Dikhabarkan dia meninggal pada hari Jumaat pukul 3 petang dalam keadaan berwudu, kata Ustaz Ridwan Muhammad Nur. Dalam keadaan berwudu. Lalu saya teliti banyak ceramah dia attend, banyak ceramah bersama Ustaz Azhar Idrus pun dia pernah, dengan forum-forum di Masjid Surau pun dia pernah. Dia pernah sebut bahawa setiap kali passenger naik taksi dia tak ambil penuh bayaran. Dia sedekahkan 25 sen seorang, dia kata. 25 sen banyak ke sikit, tuan-tuan? Tak kira nilai berapa asalkan sedekah. Kalau seorang 25 sen, kalau 2 orang berapa dah? Kalau 3 orang, kalau 10 orang, kalau 20 orang, 100 orang, berapa puluh ringgit dah. Itulah jasa saya nak buat, dia kata. Sehinggalah orang pakat kata dia mati baik, husnul khatimah. Mudah-mudahan kita pun husnul khatimah jugalah, insya-Allah, biiznillah. Allah pilih dia macam tu. Dia sakit lama juga. Subhanallah. Itulah berita dalam negeri, dan 7.30 pagi. Sekian saja, sehingga jumpa lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin bijai khatimil mursalin. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Qabalallahu minkum.